Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan pengurusi bagi Masjid Sungai Tiram, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi masjid, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama berkumpul pada malam ini untuk meneruskan pengajian bagi kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Ilmu ini ada alat dan tujuan. Jika tidak cukup jadi tak keruan. Jadi perbincangan kita masih lagi dalam pasal pada menyatakan tentang pemilihan ilmu, guru dan teman. Dan kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan pemilihan ilmu. Jadi ilmu ini ada yang disebut sebagai alat. Dan ada bahagian ilmu yang disebut sebagai ilmu maqasid dipanggil. Ilmu alat dan juga ilmu maqasid. Karena kalau tidak mencukupi perkara ini, maka ianya akan menyebabkan pelajar tadi ataupun penuntut ilmu tersebut tidak keruan. Maksudnya dia tidak dapat menguasai yang sepatutnya dia kuasai. Baik. Jadi saya sebut di sini ilmu ini ada alat dan tujuan. Jika tidak cukup jadi tak keruan. Baik, apa ilmu alat? Ini alat kepada untuk sampai kepada tujuan. Tujuan yang saya maksudkan di sini adalah maqasid bagi ilmu tersebut. Sebab itu ilmu, ada ilmu yang disebut sebagai ulum al-maqasid. Dan ada ilmu yang disebut sebagai ilmu alah. Apa ilmu alat? Nahu, saraf, mantik dan juga balaghah. Ini alat ilmu, jangan dipermudah. Usul fiqih, ulum hadis dan Al-Quran wajib pelajari, jangan diabaikan. Jadi ini antara ilmu alat yang dipelajari untuk seseorang tersebut menguasai khususnya dalam bidang agama. Untuk menjadi pakar di dalam bidang agama ini, maka perlu kepada penguasaan terhadap ilmu yang disebut sebagai ulum alah. Karena ini semua akan berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan itulah maqasid dia. Itu tujuan kepada pengajian ilmu-ilmu ini adalah untuk berkhidmat kepada Al-Quran, kalamullah, dan juga kepada hadis Nabi SAW. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab dan juga hadis dalam bahasa Arab, maka perlu ada ilmu yang mana membantu untuk kita memahami bahasa Nabi kita Muhammad SAW, dan juga dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dengan lisan Arabi, dengan lisan Arab. Maka perlu dengan alat yang saya sebutkan di sini. Kalau tidak, dia hanya akan pandai untuk mengaku bahawa dia memahami, sedang dia tidak faham dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh baginda Rasul SAW. Dan ini yang jadi orang-orang yang kalau kita guna bahasa sekarang ini dipanggil barbarian dalam ilmu. Maksudnya dia jadi tidak ada peraturan dalam mengambil ilmu pengetahuan. Kita nak korek telaga, kena ada cangkui, kena ada tali, kena ada dengan timba dia dan sebagainya. Macam tu juga untuk ambil alat. Tujuan dia apa dia? Tujuan nak ambil ayak. Korek telaga nak ambil ayak.
Ayak yang duduk dalam tadi nak ambil, mau tak mau kena korek dengan telaga, dengan cangkui dulu. Cangkui itu alat. Nak kena ambil yang di bahagian dalam tanah, nak bawa naik ke atas balik, kena tali. Tali itu alat. Kemudian timba yang diperlukan untuk nak cedok nanti air yang kita dapatkan, itu pun alat. Maka alat ini diperlukan untuk sampai kepada tujuan, iaitu air. Kita nak ambil daripada Al-Quran dengan hadis. Kita nak ambil hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Kita nak ambil panduan daripada Al-Quran dan hadis. Macam mana nak ambil panduan tersebut kalau tidak ada alat? Tak boleh. Quran bukan boleh buka terus macam tu, baca sendiri. Boleh baca, tak ada masalah. Yang Nabi sebut dalam hadis, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Itu pada masalah baca. Baca tak ada masalah, baca. Baca dapat pahala walau tak faham. Apa bukti tak faham? Kerana Nabi guna contoh alif lam mim. Kata Imam Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala, bukti kata baca Quran tak faham pun dapat pahala, buktinya Nabi gunakan contoh dalam ayat tersebut. Apa dia? Alif lam mim harf. Nabi kata, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf. Tapi alif itu satu huruf, walamun harf, dan lam itu satu huruf, wa mimun harf, dan mim juga satu huruf. Maknanya alif lam mim ini 3 huruf, dan setiap huruf dengan pahalanya 10 kali ganda. Jadi kenapa Nabi gunakan contoh ni? Kata Syekh Abdullah Sirajuddin, nak bagi tahu kepada kita, baca Quran tak faham pun dapat pahala. Karena alif lam mim, apa terjemahan dia yang disebut oleh ulama? Allahu a'lam bi muradih. Allah yang mengetahui dengan maksudnya. Jadi maknanya kita tak tahu. Kita tak tahu maksud dia. Maka tak tahu maksud pun dapat pahala ketika baca. Dan kalau tahu maksud, maka tu bonus. Dapat lebih daripada tu. Tapi kalau nak baca saja tak ada masalah. Sebab tu kita kata orang yang bagi contoh, dia nak baca kitab-kitab para ulama tapi tak mengaji. Tak ada alat. Buka kitab fiqh, hentam kitab Al-Um terus. Safinah ni tak baca ni. Safinah kita sebut Safinatun Najah. Tak baca Fathul Qarib, tak baca kitab yang nak naik sampai kepada Minhaj At-Talibin yang kita sebutkan pada bulan yang lalu. Tak baca. Bila tak baca, kemudian terus nak ambil kitab Al-Um karangan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, nak ambil terus daripada situ, kita kata, apa kemampuan kamu untuk nak terus ambil daripada kitab? Apa alat yang kamu ada untuk kamu membolehkan baca kitab tersebut? Dia kata, tengok, larang orang baca kitab. Imam Syafi'i dia kata. Dia mazhab Syafi'i, larang orang baca kitab mazhab Syafi'i. Bila kita larang? Dia kata kalau macam tu, Quran, sebab dia kata, apa ni, tutup handset. Tutup handset. Sebab dia kata, kalau kata bahasa bahasa Al-Imam Syafi'i ini tinggi, Quran lagi tinggi, dia kata. Mana ada bahasa lebih tinggi daripada Al-Quran? Habis itu tak boleh baca Quran. Siapa kata tak boleh baca? Saya bukan kata tak boleh baca, saya kata tak boleh syarah tu ya. Quran boleh baca, tapi jangan lupa ada hadis lain yang Nabi sebut, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bercakap dengan Quran dengan pandangan dia sendiri tanpa melihat dengan apa yang disebutkan oleh para ulama dengan alat ilmu yang mencukupi, maka siap tempat dia dalam api neraka. Tu awak tak baca hadis tu, dia pergi baca tang baca Quran. Kita baca Quran tak ada masalah, baca. Yang masalah tu ni pergi syarah. Tu yang kita masalah. Dia pergi buat pandangan. Saya rasa ayat ni duk kita rasa. Ingat masak gulai ke apa? Masak gulai. Jadi ini bukan gulai. Ini agama Allah Taala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, para ulama sebut, inna hadza ilma dinun fanzuru man amman ta'khudhu dinakum. Ini agama, ini ilmu ini adalah agama. Tengok dengan siapa kita ambil agama kita. Ahlan wa sahlan. Tuan Haji Zabidi. Boleh. Itu alat yang kita perlukan. Baik, apa ilmu alat ni? Ilmu nahu. Ilmu tata bahasa Arab nahu ni. Ilmu saraf. Ilmu nahu, ilmu yang mana membicarakan berkenaan dengan akhir kalimat. Nak baca rafa' ke? Nak baca nasab ke? Nak baca jar ke? Atau nak baca dengan jazam? Nak baca macam mana?
qama Zaidun, ra'aitu Zaidan, wa marartu bi Zaidin. Kenapa yang ni Zaidun, yang ni jadi Zaidan, yang ni jadi Zaidin? Main mana barih jadi berubah kerana amil dia berbeza. Baik, amil tu benda apa pula dah Ustaz? Kena mengaji nahwu. Jenuh ni bukan syarahan kitab ni sini. Kena mengaji nahwu. Saraf pula untuk tentukan bina kalimah. Nasara yansuru nasran, daraba yadribu darban, fataha yaftahu fathan. Baik, mana yang sini boleh baca daraba yadribu, fataha yaftahu, nasara yansuru. Kenapa yang ni ra dia jadi sukun, dhammah, yang ni bagi kasrah sebelum huruf akhir, yang ni pula fathah sebelum akhir? Mai mana ni? Saraf. Ini kerjanya saraf. Jadi nak baca kitab Arab bukan boleh ikut dan pi hantam terus baca. Buka kamus senang. Tu pun tak tentu jumpa. Dia kata buka kitab. Apa nak mengaji semua ni, dia kata. Cukup buka kitab nahwu, buka kitab bahasa Arab yang kita tak faham, beli kamus biji, baca. Try. Batu syarah, melelong habis. Tak tahu makna apa. Al-malu li Zaidin dengan al-hasir as-sajjadah atau al-hasir lil masjid. Lam tu lam apa? Lamul ikhtisas ke? Lam lil milk ke? Lam lil istihqaq ke? Lam tamlik ke? Lam shibhu tamlik ke? Benda-benda pula dah. Lam pun ada banyak makna. Lam yang mana satu? Apa dhabit untuk tahu kata lam ni lil milk? Lam ni boleh untuk dikatakan sebagai lam milik. Atau lam ni dhabit dia kata lam ini adalah lam lil istihqaq. Lam ini lamnya lam lil ikhtisas. Lam ini tamlik. Lam ini shibhu tamlik. Mana satu? Al-malu li Zaidin. Lagi apa dia? Al-hasir lil masjid. Lam juga tu. Boleh. Lagi apa dia lagi? As-sarju lil faras. Orang panggil apa? Dia punya pelana tu adalah milik kepada kuda. Lam, dia lam juga. Lam semua lam. Alhamdulillah, lam juga. Ni lam apa? Apa beza tadi dengan contoh yang pertama? Apa beza dengan contoh yang ketiga? Semua tu dalam ilmu apa? Dalam ilmu nahwu, dalam ilmu saraf. Kena buat apa? Kena mengaji. Hak tu ya. Baik, kalau nak pakar, nak reti, kena mengaji. Baik. Sebab tu kalau kita tak mampu semua benda ni, kita buat apa? Ulama kata apa dalam bab hukum hakam? Taklid. Ikut dengan yang reti. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tak reti, tanya. Hak tu je. Ni tak reti, tanya dalil. Apa dia dalil dia? Bawa keluar dalil sikit, tanya ni apa dia? I'rab dia. Mampu hang. Penin, bergulin kat isu dia. Oh, ni agama ni payah ni kan, ad-dinu yusrun. Agama kan mudah, buat apa kita nak payah-payahkan? Mudah untuk diamalkan, bukan mudah untuk kamu permainkan. Nak diamalkan mudah, ya betul. Ad-dinu yusrun min haitsul amal. Pada segi amal, agama ni mudah. Tak disuruh kita untuk nak semayang mesti naik atas gunung. Faham tak? Satu bumi ini kata Allah Ta'ala dijadikan, innama ju'ilal ardu li ummati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tahura. Dijadikan bumi ini semuanya tahur, suci semuanya untuk disolat di tempat tersebut. Beza dengan kaum terdahulu. Yang kaum terdahulu nak semayang mesti di Sauma'ah. Kalau golongan Yahudi kena semayang di tempat dia yang khusus. Golongan Nasrani kena semayang di tempat dia yang khusus, tak boleh keluar di tempat lain. Umat Islam tepi highway pun boleh semayang, kat mana pun boleh semayang kalau nak semayang. Faham? Jadi tak disyaratkan kalau nak semayang kena naik gunung Jerai baru boleh semayang, baru sah semayang Zuhur hari itu. Jenuh kita. Dan ad-dinu yusrun. Agama ni mudah. Mudah untuk apa? Untuk diamalkan. Bukan untuk mudah dibahaskan, karena bukan kamu ahlinya. Kalau bukan kamu ahlinya, maka jangan dibahaskan agama ni. Jangan pandai-pandai. Ini yang kita suruh mengaji ni. Ini tujuan saya karang kitab ini, untuk kita sedar rupanya bukan senang nak membahaskan tentang agama Allah Ta'ala. Bukan. Ambil masa panjang. Kena sabar. Kena letih dalam pengajian. Tak boleh rasa senang-senang. Apa sahaja bidang. Mana ada bidang yang senang? Kalau bidang keduniaan pun tidak senang. Untuk seorang tadi jadi engineer, bukan senang nak jadi engineer.
dah lagi nak bawa orang kepada Allah Ta'ala. Senang? Tak senang. Jadi kita kena reti benar. Ni bidang agama kita rasa senang. Semua orang boleh bahas. Tengok YouTube 4 kali jadi ustaz terus lepas tu. Boleh baca hadis 2-3 hadis terus lepas tu boleh panggil ceramah. Oh gitu, senang lah. Bukan macam tu pengajian. Agama bukan macam tu. Jadi nahu, saraf, mantik. Mantik ilmu apa? Ilmu akal, bahasa akal. Untuk apa kita mengaji mantik? Untuk nak betulkan cara istidlalnya kita, cara kita nak mengeluarkan dalil, cara macam mana kita berfikir, nak disusun pemikiran ini betul ataupun tidak. Guna ilmu apa? Ilmu mantik. Ilmu mantik ni maksud dia pada qanun. Qanun ataupun ya'simu mura'atuha al-aqlu 'anil qata'. Ya'simu mura'atuha 'anil qata'i fi ya'simu adh-dhihnu 'anil qata'i fi fil fikr. Qanun ya'simu mura'atuha al-qata' fil fikr. Jadi ilmu mantik ni pada ilmu qanun, yang mana undang-undang yang mana akan menjaga akal kita daripada tersalah ketika menggunakan akal fikiran kita. Mana ilmu yang akan digunakan? Mantik. Ilmu mantik yang akan menyusun perkara tersebut. Walaupun mantik, kata sebahagian ulama, berasal daripada Aristotle dan boleh diteruskan oleh Plato dan sebagainya, tapi kenapa diguna pakai oleh para ulama dalam ilmu Islam setelah mereka saringkan kembali ilmu mantik barat ataupun mantik Yunan yang bercampur aduk dengan faham yang tidak betul, maka jadilah mantik yang disadurkan dengan qawaid ataupun dawabit yang berbetulan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengiktiraf ilmu tersebut. Boleh nah? Walaupun ada sebahagian ulama, contoh seperti Al-Imam Ibnu Salah dan juga sebahagian lagi yang lain mengatakan bahawa mengaji mantik ini hukumnya haram, tapi jumhur para ulama mengatakan mantik ini adalah alat yang perlu dipelajari untuk mengetahui tentang cara berfikir yang benar. Ini mantik. Dan juga balaghah. Balaghah untuk apa dia? Balaghah ada 3 bahagian dalam balaghah. Ada badi', bayan dengan ma'ani. Ilmu bayan banyak digunakan oleh para ulama untuk memahami apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada kinayah, dalam Quran ada majaz, dalam Quran ada tashbih. Jadi itu semua ilmu dalam pembahagian dalam ilmu bayan. Maka nak kena tahu apa dia ilmu bayan dan pembahagian ilmu dalam ilmu bayan. Itu semua dalam balaghah. Kemudian ini semua alat, jangan dipermudah. Usul fiqih, ilmu usul fiqh, ilmu ulum hadis dan Al-Quran. Usul fiqh disebut sebagai ensiklopedia dalam Islam. Maksudnya ilmu yang mana seolah-olah kita kalau mempelajari ilmu ini, kita akan mengetahui bagaimana para mujtahid berfikir, macam mana para ulama mujtahid fikir, macam mana Al-Imam Syafi'i berfikir, macam mana Al-Imam Abu Hanifah berfikir. Karena ilmu usul fiqh ni disusun oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa yang ada di dalam dadanya para mujtahidin dikeluarkan dalam bentuk tulisan, maka keluar kitab Ar-Risalah. Ini usul fiqh. Jadi usul fiqh ni adalah ilmu yang sangat mulia, karena dia berkhidmat kepada ilmu fiqh, dan bukan hanya kepada fiqh saja sebenarnya, dia juga berkhidmat kepada ilmu yang lain. Faham? Jadi ini ilmu usul fiqh. Baik. Ulum hadis, yakni ilmu mustalah hadis, dan juga Al-Quran, maksudnya ilmu ulumul Quran. Ini baru berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru yang saya sebut. Baru 7 bidang ilmu. Ada lagi ilmu lughah. Ada ilmu adabul bahsi wal munazarah. Ada lagi ilmu lain. Ilmu apa lagi? Ilmu Allahumma salli ala sayyidina, ilmu al-wada'. Wada'ul arabi, macam mana Arab letakkan kalimah. Ilmu wada'. Ilmu kalau dalam lughah saja ada banyak lagi ilmu lain. Tajwid, lagi ada ilmu aswat dan sebagainya. Ilmu berkenaan dengan suara saja, macam mana untuk suara dalam bahasa Arab. Ini ilmu yang luas. Baik, kesemua bidang ilmu ini, setiap bidang tadi ada peringkat dia. Nahu ada peringkat, 3 peringkat. Ada peringkat permulaan, ada peringkat pertengahan, ada peringkat pengakhiran. Saraf ada peringkat permulaan, pertengahan, pengakhiran. Balaghah permulaan, pertengahan, pengakhiran.
mantik, permulaan, pertengahan, pengakhiran. Dan setiap peringkat tersebut ada kitab yang perlu dilalui oleh pelajar sebelum masuk kepada peringkat yang seterusnya. Jadi gabungan daripada semua peringkat tadi, kata masyayikh, setiap peringkat, contohnya peringkat permulaan yang disebut sebagai mubtadi. Peringkat mubtadi ini apa dia maksud mubtadi? Saya dah syarah sebelum ni. Ini alladhi la yastati' man alladhi la yastati' an yatasawwar masail. Orang yang tidak mampu untuk menggambarkan masalah dalam ilmu. Maka ini dikira peringkat permulaan dalam pengajian. Yang kedua peringkat mutawassit. Mutawassit maksudnya apa? Alladhi yastati' an yatasawwar masail. Dia peringkat dia naik sikit dah. Dia mampu tasawur, dia mampu untuk nak meletakkan tasawur kepada suatu masalah tersebut. Walakin la yastati' an ya'ti bid dalil. Tapi dia tak mampu nak mendatangkan dengan dalil. Ini peringkat kedua mutawassit. Peringkat ketiga dia panggil muntahi. Ini peringkat terakhir. Orang kalau lain peringkat ini disebut sahabat mereka ni man yastati' an yatasawwar masail wa ya'ti bid dalil. Atau wa yadfa' bisyubah wa yadfa' 'ani syubah. Dia mampu mendatangkan dalil, dia mampu tasawur, dan dia mampu untuk menolak syubhah dan juga tashkik daripada orang ramai kepada dia ketika mana membahaskan tentang ilmu tersebut. Ini di peringkat apa ni? Peringkat muntahi. Baik, setiap peringkat ni mubtadi, mutawassit, muntahi, setiap peringkatnya mesti melalui sekurang-kurangnya 4 tahun, 4 tahun dan 4 tahun. Maknanya berapa kali 3? Sekurang-kurangnya 12 tahun pengajian. Itu dia. Macam mana, Pakcik? Pakcik, faham ke tidak saya syarah ni? Dengar elok no? 12 tahun sekurang-kurangnya untuk menguasai semua perkara tersebut secara detail. Itu pun kalau pengajiannya secara berterusan, setiap hari kena lalui proses tersebut selama 4 tahun, 4 tahun dan 4 tahun. Jadi sekurang-kurangnya 12 tahun pengajian yang dilalui. Dan ini yang dilakukan di Al-Azhar Asy-Syarif pada satu ketika dulu. Satu ketika dulu, maksudnya lah tak buat lah. Lah tak macam tu lagi. Lah sekarang ni kena masing-masing. Yang kena buat tadi ni ikut kepada guru yang menyusun tersebut. Dan banyak pelajar-pelajar kita yang ke Mesir, paling banyak pun kemungkinan sampai hanya pada peringkat yang mutawassit. Nak sampai kepada peringkat muntahi ni, dia orang panggil apa? Dia kecundang di tengah jalan, pasal balik dan sebagainya. Boleh. Nak sampai kepada peringkat tu sekurang-kurangnya perlu 12 tahun maksudnya. Peringkat mubtadi 4 tahun, peringkat mutawassit 4 tahun, peringkat muntahi 4 tahun. Allah. Faham? Jadi tu baru akan selesai. Zaman dulu di Al-Azhar dia ada sistem dipanggil syahadah alimiyah. Syahadah alimiyah ni maksudnya kalau zaman sekarang ni macam peringkat kedoktoran lah. Tapi sakan lagi pada tu lagi. Dia panggil syahadah alimiyah. Syahadah alimiyah ni kalau nak ambil, pelajar ni setelah mana dia belajar di Al-Azhar selama tempoh tahun yang tertentu dan dia rasa dia sesuai untuk ambil imtihan ataupun exam, maka dia boleh pergi ke idarah ataupun ke bilik di Masjid Al-Azhar tu, dan dia akan maklum kata saya nak ambil peperiksaan syahadah alimiyah. Saya nak ambil sijil tu. Boleh ke tidak? Maka nanti akan dibuat adalah dia punya syarat-syarat dia dan sebagainya. Kemudian maka ditetapkan tarikh dia bila dia akan masuk periksa. Sebelum masuk periksa tu, dia akan diletakkan dulu bersama dengan Syekhul Azhar Syarif. Maksudnya ketua para ulama Al-Azhar, dia akan pergi duduk di maktabah itu. Ini disebut oleh Syekh Mubarak Ali Basha dalam kitabnya Khutat At-Taufiqiyah 20 jilid. Kitab itu dicerita berkenaan sejarah Al-Azhar, sejarah Mesir. Jadi bila pelajar ini dia nak ambil periksa, dia akan pergi duduk di maktabah Syekh dan kemudian dia akan mula dibuat rujukan. Ini diceritakan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, guru kami, mufti Mesir yang dulu. Jadi murid ni akan buat murajaah, dia akan cek pengajian balik, murajaah balik masjid, buat revision balik dengan apa yang dia akan periksa. Berapa madah dia akan periksa? Berapa subjek? 12 subjek. Dalam nahwu, dalam saraf, dalam balaghah, dalam mantik, dalam ulum Quran, dalam ulum hadis, dalam usul fiqh, dalam ilmu wada', dalam ilmu istiqaq, dalam ilmu adabul bahsi wal munazarah, dan kata kata dia adalah tafsir hadis dan sebagainya. 12 bidang ilmu. 12 bidang ilmu itu dia akan duduk lebih kurang dalam 2 minggu untuk murajaah. Selepas tu Azhar akan keluarkan iklan.
Kata ada peperiksaan syahadah alimiah yang mana akan diambil oleh fulan bin fulan, maksudnya orang ni akan ambil, maka hari itu kelas cuti semua di Azhar untuk ikuti peperiksaan kawan kita ni. Maka dia akan duduk atas kursi di Al-Azhar, ni kursi syekh. Hari pertama periksa berapa lama tuan-tuan? Periksa selama 2 minggu. Periksa dia 2 minggu, setiap hari bidang yang berbeza. Hari pertama contohnya nahu, maka nanti akan ada tok guru duduk di depan. Yang tok guru duduk jadi anak murid yang ambil periksa ni duduk atas kerusi tok guru. Kemudian tok guru akan tanya soalan. Dia akan mengajak dulu, dia akan cerita pasal nahu ni apa dia, kata-kata dia syarah, kemudian tok guru akan tanya soalan dekat dia. Hari kedua saraf pula, hari ketiga mantik, hari keempat usul fiqh, hari kelima ilmu balaghah, hari keenam ilmu ulum Quran, ulum hadis dan sebagainya, fiqh, sama ada mazhab mana yang dia pilih. Kalau dia mazhab Syafi'i maka akan dites pada mazhab Syafi'i. Nah, dan sampailah habis 12 bidang ilmu tersebut. Kemudian hari yang ke-13, selepas 12 bidang ilmu habis, hari ke-13 ini akan dihadiri oleh Syekhul Azhar, dihadiri oleh Mufti Mesir, dihadiri oleh para ulama besar Al-Azhar Al-Syarif, duduk di depan dia, dan mereka akan tanya ke-12 bidang ilmu tu. Ini tak ada hak pada ilmu apa mereka nak tanya, ikut suka mereka. Contoh mufti kata saya nak tanya soalan tentang tafsir, ni hari ke-13. Hari ke-13 ni hari penyembelihan, faham tak? Yaumuz Zabah dia panggil, hari disembelih. Pada hari tersebut maksudnya akan ditanya semua benda apa yang ingin ditanya oleh para ulama pada waktu tersebut. Selepas tu akan keluar keputusan. Itu dia. Lah tak ada dah, tak ada periksa macam tu. Mana ada periksa macam tu lah. Nah, kalau ada periksa macam tu tak ada siapa pun ambil. Pakat balik gitu ya. Nah, orang Kedah kata pi dengan ayak tu ya. Habis tak nak tanya apa dah, jenuh. Yang tanya bukan orang biasa-biasa, jibal, gunung-gunung ilmu semua haduk depan tu, hak tanya. Kita kalau tengah duk mengajar ada tok guru seorang mai pun berterabuk cakap. Tambahlah kalau kata yang duduk depan ni, ini orang-orang yang menjadi rujukan dalam dunia Islam, ilmu mereka, akhlak mereka dan sebagainya. Mereka bukan hanya bercakap dengan ilmu, bercakap dengan hal. Mereka sendiri awliya Allah Ta'ala, wali-wali Allah Ta'ala, duduk di depan nak cakap depan wali ni, jenuh. Ini yang ketika mana Syekh Al-Azhar Al-Syarif, ada seorang Syekh Al-Azhar, waktu dia nak keluar daripada masjid, ada seorang lelaki mai tanya soalan kepada Syekh Al-Azhar ni. Dia kata, wahai Syekh, saya nak tanya soalan. Apa dia soalan dia tanya? Dia nak keluar lah ni, nak keluar daripada masjid. Anjing Ashabul Kahfi tu warna apa? Oh, jenuh. Tanya anjing Ashabul Kahfi, orang tak pernah tanya. Orang duk tanya aku apa ni, berapa orang yang terlibat, anjing tu anjing betul ke apa semua kot lah, nak tanya kan. Dia anjing warna apa? Ada tak sebut dalam Quran anjing tu warna apa? Syekh senyap. Ni Syekhul Azhar Al-Syarif, ni ketua ulama Al-Azhar. Syekh senyap waktu tu. Dia kata bagi saya semalam untuk saya jawab soalan ni. Hanya ulama. Dia kalau tak tahu, dia tak tahu. Dia tak ada kata soalan ni lekeh sangat ni kalau tak jawab ni. Tanya pasal anjing warna apa, tak boleh jawab ni kerana nampak lekeh. Tak rasa malu. Ilmu tidak akan melatih kita macam tu. Ilmu akan melatih kita rasa tidak malu jawab tak tahu kalau tak tahu. Maka bila dia kata saya tak tahu, dia kata tapi bagi masa saya sehari untuk saya cek balik. Masa balik, kebetulannya anak kepada Syekhul Azhar ni nak ambil imtihan, nak ambil periksa syahadah alimiah. Alim orang dia. Nah, dan dia nak ambil syahadah alimiah, maksud dia dah mengaji berapa belah tahun dah di Al-Azhar, dan nanti dia pula akan ganti ayah dia kemungkinan kalau dia jadi ulama besar Al-Azhar. Jadi nak kena ambil periksa tu lah. Masa balik, si anak ada dengan ayah tadi. Dalam perjalanan balik, ayah anak dia kata apa? Bila tengok ayah dia balik, duk buka kitab, duk cari. Warna apa anjing ni? Buka kitab tafsir, buka apa kata-kata. Kemudian si anak tadi dah kesian tengok ayah dia, anak dia kata apa? Yang esok nak ambil periksa ni. Anak dia kata, ayah, apa salahnya kalau ayah jawab dia warna apa pun tak apa. Dia bukan tahu. Ayah jawabnya. Kawan tadi dia tanya, dia bukan tahu pun. Kalau ayah kata warna kelabu pun dia tak kata apa. Ayah Syekhul Azhar, ketua ulama Azhar, jawab macam tu, habis selesai. Ayah diam. Ayah dia diam waktu tengah buka kitab, diam.
Esoknya waktu periksa, apa yang ayah dia kata? Dia ni gagal. Anak dia sendiri, anak saya ni gagal, tak boleh lulus peperiksaan. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Yang pertama, semalam waktu orang suruh aku cari berkenaan dengan anjing Ashabul Kahfi warna apa, nah dia pula duk sogok kat aku, duk habaq kata boh lah warna apa pun. Dia ajak aku untuk nak suruh mohong dekat orang, nak suruh mohong kepada umat, hatta dengan warna anjing sekalipun. Maka kata Syekh, dia tidak layak untuk jadi ulama, gagalkan dia, jangan diluluskan dia. Sampai macam tu sekali. Dia tak kira anak ke tak kira anak, kamu tidak amanah dengan ilmu, kamu digagalkan. Zaman lalu berapa ramai yang waktu ceramah pembohong, bohong mengaji sana, bohong mengaji sini. Lah kali haram tak mengaji pun, bohong. Nah, tu tak kira anjing Ashabul Kahfi warna apa lagi. Tok guru dia pun dia dah bohong lah. Tak mengaji pun dengan syekh tu, dia hantam kata mengaji dengan syekh tu. Nah, pergi jumpa sekali dua, serupa dengan duduk berpuluh tahun dengan syekh tu. Kena amanah. Nah, saya selepas dengar cerita tu daripada Syekh Jamal Faruq hafizahullah, cerita tu saya ambil pada Syekh Jamal. Saya balik, saya buka kitab cari warna anjing Ashabul Kahfi. Sebab Syekh Jamal pun tak cerita warna dia. Syekh Jamal bukan nak cerita warna anjing tu. Syekh Jamal nak cerita tentang kisah amanahnya para ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Walaupun mereka ulama besar, ketua para ulama Azhar pun masih lagi jaga amanah ilmu mereka. Maksudnya mereka tak akan membohong umat Nabi SAW, hatta dengan warna anjing sekalipun. Itu saja. Tapi saya pun nak cari faedahnya, saya balik, saya buka kitab. Saya terus teringat dalam kepala otak saya ni kitab Al-Imam Ad-Damiri radhiyallahu anhu, Al-Imam Ad-Damiri salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia ada karang kitab tajuknya Hayat Hayawan Al-Kubra. Ini cerita berkenaan dengan binatang. Dalam tu cerita semua bab binatang, mula huruf alif sampai huruf ya. Ada berapa puluh ribu ekor binatang dalam tu diceritakan. Semua dalam bahasa Arab. Kitab ni 4 jilid kitab ni. Ulama dulu nah, zoologis. Dia bukan cerita bab binatang saja, dia cerita sekali dengan kegunaan binatang tu. Bulu dia boleh buat apa khasiat dia. Nah, lemak dia boleh buat apa khasiat dia. Semua dah cerita habis. Termasuk syair-syair Arab yang ada dalam berkenaan dengan binatang tu pun disebutkan di kitab Hayat Hayawan Al-Kubra. Jadi saya balik buka tentang bab anjing, kalb. Baca bab anjing ada. Rupanya masya-Allah. Imam Ad-Damiri ada bahas bab warna anjing Ashabul Kahfi. Khilaf ulama pula tu. Ada kata warna dia oren-oren, ada kata warna dia kelabu, ada kata warna ni kaza. Esok tu saya tulis dalam Facebook saya berkenaan dengan warna anjing Ashabul Kahfi. Nampak tak? Saya mula-mula tulis cerita dulu, cerita yang Syekhul Azhar tu. Rupanya memang tahu dah, komen banyak bawah. Warna dia apa Ustaz? Tu tahu dah. Tanya tu. Saya dah tulis dah satu lagi, tapi nak tunggu esok baru saya nak post. Kalau hari tu post semua tak syok, like tak banyak. Lawak. Saya pun post, saya kata post esok lah, sabarlah. Nah, ilmu mana boleh macam beli kat kedai borong. Nah, kena sabar untuk ilmu, tunggu esok pula. Saya post esoknya, nah warna anjing Ashabul Kahfi. Nah, warna anjing Ashabul. Ada yang komen pula, tentu ada yang komen kata apa? Apa tanya soalan tak penting? Ini bukan penting pun untuk agama. Ya tak penting untuk agama. Sebab orang macam hang lah. Hang duk rasa tak penting sangat tu. Nah, tidak, ulama tak bahas benda tu. Ya walaupun kita nampak kecil, tapi benda kecil tadi sebenarnya diberi perhatian oleh para ulama. Nah, tu warna anjing Ashabul Kahfi. Ada kata anjing Ashabul Kahfi ini bukan anjing. Ada kata dia singa. Ada kata macam tu. Ada ulama kata itu singa, bukan anjing. Karena kalbun dalam bahasa Arab, ma yutakallabu bih, dia akan gunakan sesuatu yang boleh mencakar. Maka termasuk dalam tu anjing, termasuk dalamnya binatang-binatang yang mempunyai kuku pun dipanggil kalbun. Sebab tu sebahagian ulama kata bila disebut kalbun aqur yang diharuskan kita bunuh, termasuk kalbun aqur adalah anjing yang gila, termasuk juga dengan harimau, termasuk dengan singa, termasuk dengan serigala, maka semuanya dipanggil kalbun aqur. Walaupun hukumnya tidak sama dengan kalb. Nah, kalau sentuh harimau tak kena sama. Nah, tak kena kita duk pergi basuh dengan 7 kali ayak apa semua kali. Tapi dari segi nama kalbun dalam bahasa Arab, sebagian ulama memasukkan sekali singa dan juga harimau termasuk kalbun aqur, yakni binatang yang berbahaya, yang boleh kita bunuh kalau kata mengancam kita. Baik. Itu apa tu? Tu tiba-tiba masuk cerita anjing Ashabul Kahfi tu apa pasal? Tiba-tiba ya. 12
hak yang pengajian tu, ambil periksa tu. Kalau habis boleh terus lah, boleh terus. Ke azan dulu. Azan terus. Terus ya. Kena tanya dekat ayah anda pengurusi lah. Jadi selepas 12 hari habis peperiksaan, hari ke-13 dites pula dengan semua bidang ilmu. Nah, maka hari yang akan datang nanti selepas berapa lama selepas tu dikeluarkan keputusan, barulah dimaklumkan balik kepada pelajar ni, kata kamu boleh mengajar sekian-sekian ilmu. Ada kemungkinan orang ni dia boleh mengajar satu saja bidang daripada 12 bidang. Satu saja. Kamu boleh mengajar mantik saja, contoh. Kamu boleh mengajar fiqh. Tapi nahwu kamu agak sedikit bercelaru sikit. Maksudnya mungkin cara penyampaian kamu tidak sampai kepada pelajar. Orang tak faham. Tapi kalau fiqh kamu, ya mantap. Kamu boleh mengajar fiqh. Tapi nahwu jangan buka. Ada yang diberikan izin ke semua sekali boleh mengajar. Kamu boleh mengajak ke 12 bidang ilmu. Tu dia. Dapat izin untuk mengajak ke semua bidang ilmu. Ada yang tak boleh mengajak tu. Ada juga yang 12 tu dah kali keluar keputusan, kamu tak boleh mengajak. Kamu pembohong habis hari. Faham tak? Kamu kena mengaji lagi untuk sampai ambil pula periksa yang akan datang. Keluar keputusan tuan-tuan, bukan semua keluar keputusan dia sama. Ada keputusan dia yang peringkat yang tertinggi. Yang tertinggi ini boleh jadi mufti, boleh jadi Syekhul Azhar, boleh jadi anggota senior ulama Al-Azhar Al-Syarif ketika dia dah tua, umur dia 60 tahun ke atas. Tapi kalau kata masuk peringkat kedua, dia tak boleh jadi mufti, dia tak boleh jadi hakim mahkamah syariah, dia hanya boleh jadi peringkat yang bawah, boleh jadi guru di sanawi, mengajak sanawi, maksudnya mengajak sekolah menengah Al-Azhar, dia boleh jadi guru di situ kalau peringkat kedua. Dia ada peringkat pertama, kedua, ada peringkat ketiga. Ada peringkat pula, bukan semua sama. Jadi itu orang panggil apa? Sistem yang ada di Al-Azhar Al-Syarif pada satu ketika dulu. Tapi ada satu zaman, pada zaman Syekh Mahdi rahimahullahu ta'ala, sebelum zaman dia, pernah sekali dibuat, pada zaman Syekh Mahdi tidak dibuat peperiksaan, tak ada imtihan. Waktu itu syahadah alimiah ni dibuang. Akhirnya apa yang berlaku? Penuh dengan guru di Masjid Al-Azhar sampai tak cukup tiang. Banyaknya tok guru pakat mengajar dan penipu pun ramai. Pakat mengajar duk tiang, dia pun mengajar juga padahal tak selayaknya. Pada zaman Al-Imam Imbabi rahimahullah, Syekhul Azhar Imbabi, dibuat sekali lagi peperiksaan. Minta maaf, saya tersilap, tertukar. Al-Imam Mahdi pada zaman dia disebut Qanun Al-Mahdi, dibuat qanun pada waktu tu. Undang-undang Al-Mahdi, bukannya Imam Mahdi yang keluar akhir zaman tu dah. Ni Syekhul Mahdi. Syekhul Mahdi ni adalah Syekh Jami' Al-Azhar Al-Syarif pada satu ketika dulu. Pada zaman dia lah dia buat balik undang-undang disebut sebagai undang-undang Mahdi. Qanun Al-Mahdi, yang undang-undang tersebut diletakkan syarat siapa yang boleh mengajak dalam Masjid Al-Azhar. Sini syarat dia 1 2 3 kena masuk periksa sekian. Dan pada zaman Imbabi, Al-Imam Imbabi, peperiksaan diringankan. Dia tak buat 12 dah. Dia buat satu je bidang. Apa dia? Usul fiqh. Periksa dia usul fiqh saja. Nak tengok usul fiqh reti ke tak reti. Kalau reti usul fiqh, maknanya kamu reti semua. Sampai tahu tu. Karena usul fiqh ni dia macam encyclopedia, gabungan ilmu. Punya powernya ilmu usul fiqh ni sampai macam tu sekali. Itu zaman Imam Imbabi rahimahullahu taala, Syekh Jami' Al-Azhar Al-Syarif. Ini sejarah Al-Azhar. Ni sejarah Al-Azhar Al-Syarif. Kalau yang tak boleh mengajak tadi pergi mengajak juga. Dia buat jadi apa? Kalau dia tak boleh mengajak, pergi hentam mengajak juga. Buka kelas, buat kepala. Duduk kat tiang, siapa nak mengaji, main. Pakai serban besar sikit. Siapa nak mengaji. Lepas tu orang pun pakai main nak menadah. Dapat laporan daripada orang ramai, kata dia ni mengajak juga walaupun dia tak boleh mengajak sebenarnya. Maka akan nanti dapat surat. Surat akan dihantar yang pertama sebagai amaran. Kalau dia tak pakai juga, surat yang kedua akan dihantar. Tak pakai juga surat kedua, terus juga mengajak, dihantar. Bukan tak hantar lah, surat ketiga tak ada lah. Yang ketiga dia akan ditangkap, dinaikkan dia di atas keldai, kemudian dibunyikan loceng. Sambil duduk naik keldai tu, dikelilingi kota Kahirah, kemudian dibunyikan loceng. Ting 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 ting, macam bunyi macam jual aiskrim. Dibagi tahu apa? Jaga-jaga, ihzar. Ihzaru ayyuhan nas. Ini hadza ar-rajul yurid an yughayyiru dinallah.
ini orang yang nak mengubah agama Allah Ta'ala. Dia akan dibuat pengumuman, jaga-jaga, ini orang yang nak mengubah agama Allah. Ini orang yang nak mengubah agama Allah. Dia maklumkan kepada seluruh Kairah pada waktu itu. Nak beritahu kata ini orang nak mengubah agama Allah. Tuan-tuan cuba tengok. Tak kuasai ilmu yang kita sebutkan tadi, dia dianggap sebagai orang yang akan mengubah agama Allah Ta'ala. Itu dia. Tak mampu kita. Jenuh. Boleh faham? Ni bukan kita bagi takut. Habis itu jenuh, saya tak mengajak kita kalau tak kuasai semua sekali. Tak, tu kata-kata. Yang mana kita tahu, kita ajak kita tahu. Tu pun kalau kata kita memang dah diberikan kebenaran untuk mengajar. Kalau di Malaysia kita ada tauliah. Tauliah tu lah dianggap sebagai sertifikat kita lah untuk mengajak pada waktu tersebut. Tapi kena tengok balik lah. Kita kena sedar sendiri lah walaupun kita dapat tauliah. Sebab tauliah kita di negeri yang kita dapat tak sama macam tauliah yang nak kata kita jadi ulama. Faham tak? Tu tauliah kata kita mengaji tadi, kita ambil, kita tahu kita dapat kelulusan untuk nak baca kitab. Jangan baca kitab yang bukan kita mengaji. Jangan baca kitab yang kita bukan ahli dalam bidang tersebut. Tu saja. Kita kena amanah lah. Kena jadi macam Syekhul Azhar tadi lah. Yang bila ditanya tentang nama warna anjing Ashabul Kahfi tu, dia tak jawab. Karena dia kata dia tak jumpa. Jangan buat pala, jangan buat pandai. Boleh? Itu saja kita minta. Ini tak boleh gagah juga. Tak boleh, mengaku tak boleh, senang. Orang tak aib pun sebenarnya. Tidak memalukan kita pun. Dan sepatutnya waktu tu kita mengaji. Bukan kita kalut. Dah kita rasa kita tak boleh, mengaji lah. Kita kata dakwah ni perlu. Ya, dakwah kita tahu. Dakwah syait. Dakwah ni satu bidang, mengajak satu bidang yang lain. Baik, kalau kamu nak dakwah saja. Cukup. Bagi ceramah. Okey, bagi ceramah saja. Masalah dia bila dah ceramah lama sangat, tak ada idea, lah kali buka kitab. Tu kita marah tu. Dah ceramah lama nak duk ceramah ni. Tak ada idea dah, duk ulang saja. Kalau kata orang duk ikut sama, lah rupanya ulang benda yang sama. Semua masjid dia ulang tu ya. Contoh sama, lawak pun sama. Jadi buat apa? Buka kitab lah kali. Buka kitab ni yang mula kepesongan ni. Dia mula nak syarah, dia mula nak jadi gelong. Waktu bila? Waktu mula buka kitab tu. Waktu tu baru akan tahu ini orang reti ataupun tak reti. Boleh? Waktu tu kita akan tahu kata orang ni reti ke tak reti. Tapi yang menjadi mangsa dia siapa dia? Yang jadi mangsa dia masyarakat awam. Tu yang kita kesian. Orang awam yang jadi mangsa. Orang awam nak mengaji. Tapi kalau dah mai tu ikut dan, apa macam ni kita nak buat? Kita nak buat apa? Sepatutnya kita kena sedar diri. Kalau kita perlu mengaji lagi. Patutnya macam tu. Siapa pun kita. Bukan kita kata bila saya cakap macam ni, saya tak mengaji, saya tak mengaji lagi. Saya masih lagi mengaji dengan para guru. Kalau ada kemampuan untuk saya pergi lagi ke kelas para masyaikh, saya akan cari jalan untuk saya pergi juga ke kelas para guru. Untuk ambil juga barakahnya orang tua-tua. Para ilmuwan yang lain. Faham? Ini dah kita ni susun jadual tu sampai tak dan. Sampai tak ada nak menyawa. Jadual tu penuh seminggu tu. Penuh dengan kira habis semua bidang ilmu. Sampai tak dan. Duduk sikit ni lah. Kok lah ada satu jadual pergi mengaji dengan para guru. Kok ada? Tak ada. Yang ada jadual dia mengajar saja pada waktu tersebut. Dia mengajar saja pada waktu itu. Sebab tu kita ni kena ada juga jiwa talibul ilm tu kena ada sampailah bila-bila masa pun. Kena ada juga. Nak mengaji ni kena ada. Baik. Alat diguna untuk sampai tujuan memahami hadis dan juga Al-Quran. Jadi apa tujuan alat? Tujuan alat ilmu ini iaitu nahwu sarah yang kita mengajak tadi, yang kita sebut tadi ni, tujuan dia untuk apa? Untuk sampai kepada tujuan. Apa dia tujuan dia? Memahami hadis dan juga Al-Quran. Itu tujuan dia. Tujuan kita mengaji alat ilmu tadi yang saya sebutkan ada 12 bidang tersebut adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak nanti akan jadi cempa. Sebab tu dalam ilmu ini ada 4 bola mata. Kalau kata saya syarah dah lagi minggu lepas, bulan lepas, ada 4 bola mata yang patut kita ambil perhatian. Ulumul wahyi ini, ilmu wahyu ini ada 4 bola mata. Ada 4 lingkungan. Yang pertama lingkungan dipanggil fahmu wal ifham. Yang ini lingkungan kefahaman. Dalam ilmu lingkungan kefahaman ni apa dia ilmu dia? Antara ilmu dalam lingkungan kefahaman adalah ilmu nahwu, ilmu saraf. Ini ilmu dalam lingkungan kefahaman. Maksudnya kalau nak faham bahasa Arab, kena mengaji nahwu, kena mengaji saraf.
Dua ilmu dalam ilmu al-fahmu wal ifham. Ada satu lagi dipanggil ilmu al-hujjiyah wat tahlil. Maksudnya ilmu untuk pengambilan hujjah dan juga ilmu untuk analisis hukum hakam. Maka ilmu apa yang ada dalam hujjiyah wat tahlil? Ilmu usul fiqh. Ilmu apa lagi? Ilmu mantik. Nah, ilmu apa lagi? Ilmu balaghah. Ini ilmu untuk hujjiyah wat tahlil. Minta maaf, balaghah dalam ilmu fahmu wal ifham. Nah, jadi ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu usul fiqh, ini ilmu hujjiyah wat tahlil. Untuk kita nak analisa hukum, untuk kita berhujah. Dipanggil ilmu hujjiyah wat tahlil. Itu bola mata yang kedua. Bola mata ketiga apa dia? At-tawsiq wa at-tasabbut. Ini ilmu mustalah hadis. Dalam ilmu mustalah ada ilmu jarah wa ta'dil, ilmu untuk komentar tentang rawi. Rawi ini boleh dipakai, rawi ini tak boleh pakai, rawi ini kuat ingatan, rawi ini tak kuat ingatan. Kaza semua disebut dalam ilmu at-tawsiq wal tasabbut. Nah, yang akan guna dalam ilmu mustalah. Juga ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu ulumul Quran pun termasuk dalam tu. Untuk nak tentukan ayat ini ayat yang mutawatir, ayat ini ayat yang macam mana, dalalah dia dalalah apa dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi dipanggil ilmu binaul insan, dipanggil lingkungan binaul insan. Binaul insan ilmu apa? Ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Baik, empat bola mata ni kalaulah digunakan fahmu wal ifham, hujjiyah wat tahlil, tasabbut wat tawsiq dengan binaul insan, kalau digabung empat-empat ni, kita tengok Quran dengan hadis, maka seolah-olah orang ni melihat agama ini dengan empat bola mata. Tapi yang jadi masalah dia sekarang, Al-Quran dengan hadis dilihat oleh orang yang hanya menguasai bidang hadis. Contohnya, dia kuasai satu bidang saja, iaitu bidang apa? At-tasabbut wa tawsiq. Dia mengaji bab jarah wa ta'dil, tahu tentang rawi ni boleh pakai tak boleh pakai. Dia pakai hak tu saja untuk tengok Quran dengan hadis. Lah kali jadi apa? Tiga lagi buta, tak hati. Tengok satu je. Dia akan tengok sempurna, tak tengok sempurna pada waktu tersebut. Sebab tu kita ni waktu mengaji ilmu ni, kenapa kita mengaji semua ni tuan-tuan? Yang ambil masa sampai berbelah tahun, berpuluh tahun para ulama dulu mengaji. Al-Imam Ramli mengaji sampai 40 tahun. Kalau kita dengar Al-Imam Qadi Ibnu Ziyad mengaji umur 80 tahun. Dia mula start mengaji umur 80. Berapa tahun dia mengaji? 40 tahun sampai umur 120. Dia mengaji sampai umur 120. 40 tahun mengaji. Baik. Apa yang mereka mengaji ni? Mereka mengaji sampai mereka tengok agama ni macam burung lang terbang tengok bawah. Dipanggil eagle eye. Faham? Eagle eye ni dia tengok semua. Macam tu yang dipelajari oleh para ulama untuk melihat agama ni dengan mata pandang helang. Faham tak sini? Dia tengok daripada atas. Ini agama. Macam dia tahu masa waktu tersebut ni nak guna bahagian mana untuk saya nak ambil pemahaman tentang masalah ini. Nak guna tentang masalah ni, pahaman dalam bab mana pula. Tu baru yang agama tuan-tuan. Tu tak masuk lagi dalam ulum waqi'. Dalam ilmu waqi' pula dia ada ilmu geografi, dia ada ilmu berkenaan dengan al-ahdas, ni berkenaan dengan tarikh. Ada hukum hakam pula berkenaan dengan ashkhas. Ada berkait pula dengan al-azminah, tahu tentang zaman dan sebagainya. Kena tahu sirah, kena tahu berkenaan dengan tarikh, kena tahu berkenaan dengan geografi, kena tahu tentang apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu sains, politik dan sebagainya. Itu termasuk dalam ilmu waqi' dipanggil. Kuasai yang ni baru jadi bergabung elok dengan ilmu wahyi. Sebab tu orang yang tahu ilmu wahyu sahaja, tahu hukum hakam sahaja, tapi tak tengok waqi', nanti dia akan bertembung pada waktu tersebut. Faham tuan-tuan? Contoh bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh akan menerangkan apa yang kita sebut ni. Kita baca kitab fiqh bab ihya al-mawat. Apa ihyaul mawat? Bukan menghidupkan orang mati. Ihya menghidupkan, al-mawat orang mati. Dah. Ihyaul mawat maksud dia apa dia? Menghidupkan tanah yang tidak diusahakan. Ihyaul mawat maksudnya hukum berkenaan dengan tanah yang tidak diusahakan. Baik, apa hukum tanah ni? Dalam kitab fiqh bila dibincang oleh para ulama, siapa-siapa yang pergi hidup tanah yang tidak dihidupkan, tanah tu dia punya. Macam orang tua-tua dululah, dia pergi pemugak tanah zaman tu. Tapi bila ada undang-undang tanah, pada waktu ketika undang-undang tanah dah ada pada waktu tersebut. Nah, saya pun tak ada nak tengok undang-undang tanah Malaysia ni macam mana, tanah yang
Masih ada lagi kah diistilahkan dengan tanah pugak ni? Boleh tak kita lebih pugak bukit, kita kata ni tanah kita? Tak, dia ada rizak kerajaan punya. Betul tidak? Dia ada rizak hutan. Bukan boleh pergi hentam ikut suka kita. Bolehlah buka. Pergi duduk tengah-tengah bukit no, buat lagi tanam kuat derian. Tapi kalau kata Jabatan Tanah mai tengok-tengok nak buat projek, kata ni tanah dia tak boleh nak komplain, dia kata. Tak, ni rizak hutan. Kerajaan punya. Lepas tu dia buat keluar kitab. Ni Imam Bajuri sebut apa? Imam Bajuri kata Ihyaul Mawad. Siapa yang pergi periduk dia punya. Ni tengok, nampak tak ni? Dia akan jadi apa ni? Dia ingat buka kitab terus selesai masalah. Dia terlupa hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum daripada pemerintah mengangkat khilaf terus pada waktu tersebut. Karena undang-undang pada waktu itu dah ditetapkan. Tanah tidak lagi jadi hak milik kepada orang lain. Melainkan tanah itu akan jadi hak milik daripada kerajaan. Kecuali dengan budi bicara. Bukan bawah meja. Budi bicara. Kok raja ke kata apa bagi ke dan sebagainya, tu lain nak anugerah ke daripada sultan, hak tu lain lah. Tapi kalau kita dah masuk rizab hutan, maka dia pergi ambil tempat tersebut, dia dikira bercanggah dengan undang-undang pada waktu tu. Baik, dia kata ni kitab sebut lain ni, macam mana kamu boleh bercanggah dengan kitab ni? Tak, kamu yang bercanggah wahai bodoh. Karena apa? Karena tak buka kitab ni tentang wakil, tentang apa yang berlaku pada waktu sekarang. Undang-undang waktu sekarang pun kena tahu juga. Bukan tahu undang-undang dan kitab saja. Sebab tu kata para ulama, mufti adalah orang yang mesti menguasai waqi', termasuk dia menguasai ilmu agama. Dia kena tahu juga waqi', dia kena tahu tentang suasana zaman pada waktu tersebut. Kalau tidak, dia nanti akan mengeluarkan hukum yang bercanggah dengan persekitaran, bercanggah dengan apa yang berlaku dalam realiti, dunia realiti. Yang ini disebutkan oleh para masyayikh dalam bab berkenaan dengan al-fatwa. Itu penting tuan-tuan yang dirahmati Allah. Letih macam duk ceramah lah universiti pula dah. Tuan-tuan faham tak ni? Tak tinggi mana kan saya cakap Melayu tu. Hak tu je nak cerita. Nabi nak bagi tahu kepada kita, yang pertama sekurang-kurangnya kita ni rasa hormat dengan para ulama. Itu saja. Kata rupanya bukan senang no. Rupanya banyak lagi. Rupanya mengaji kitab saja tak cukup kalau kata tidak tahu tentang waqi', tak tahu realiti. Undang-undang yang digunakan oleh umat pada waktu sekarang ni bagaimana? Tak cukup. Kena kuasai semua benda tu. Barulah orang ini akan layak untuk digelar sebagai alim mausu'i. Orang yang alim dan juga dia ensiklopedia. Dia baru reti. Yang ni yang diajarkan oleh para guru kami, khususnya Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Melihat alam ini dengan pandangan bola mata helang. Melihat agama ni dengan pandangan bola mata helang. Jangan tengok dengan pandangan tikus mondok. Tahu tikus mondok? Tikus mondok dia tak ada mata. Tikus mondok dia pakai hidung dia hentam semua. Dia panggil tikus mondok. Dia kena tengok dengan pandangan helang, tengok macam mana. Dia tenang je helang ni. Dia terbang. Dia bukan terus. Dia terbang dulu, tengok dulu. Sesuai ke tak ambil? Sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai, dia relax. Dan helang ni sebenarnya pandangan dia pandangan mencapah, yang umum, dilihat dengan semua sudut. Itu alim yang sebenar. Faham? Lepas tu jangan kita marah kalau tok guru tak tengok, tak buat keluar lagi pandangan tentang satu masalah. Sabar dulu, ta'anni. Dia bukan macam netizen. Semua benda nak post dalam Facebook. Ta'anni, sabar dulu, tenang dulu, tengok dulu masalah. Sebab tu ulama keluarkan hukum ada al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum ke atas sesuatu itu adalah furu' daripada tasawurnya. Selepas tasawur baru hukum. Zaidun qa'im. Zaid ini adalah maudhu'. Qa'im mahmul dalam mantik. Baik. Nisbah antara Zaid dengan bangun tadi ini betul tak betul? Itu nak diletakkan hukum pada waktu tersebut. Maka hukum keluar selepas tu. Boleh? Jadi dia nak kena tasawur dulu. Contoh kalau orang kata mereka ini sesat, nak kena tengok dulu mereka ini tu siapa, sesat tu apa. Sesuai tak nak kena. Sesat tu hukum tuan-tuan. Mereka ini sesat tu tak hukum. Baik, sebelum tak hukum tadi kena tahu dulu mereka tu apa. Boleh? Wahabi bodoh contohnya. Sebelum nak kata bodoh kat Wahabi tu, kena tahu Wahabi tu bila dulu. Bila kaji memang bodoh. Betul ya? Baru boleh tak hukum. Ada Wahabi apa ni? Ada tak apa, dengar api. Jarang-jarang tu kalau nak dengar, payah, bukan senang nak dengar perkataan tu.
Baik. Boleh lah tuan-tuan. Melawak ya. Boleh. Kalau Wahabi berasa lah. Kalau tak Wahabi dia tak rasa. Kalau Wahabi dia, apa ni ustaz ni kata kat Wahabi ni? Awak, kamu Wahabi ke? Ya. Tak Wahabi tak rasa, kita buat relax cukup mah. Takut apa kan? Lepas tu menggelabah. Ni bila kata kat Wahabi dia marah. Saya tak Wahabi ustaz, tapi saya tak setuju. Tak apalah. Kamu siapa dia ni? Dah kamu tak Wahabi, kamu nak marah sangat buat apa? Dah saya tak Wahabi, saya memang tak sokong dengan Wahabi ni, tapi tahu lah. Tapi nampak macam dengan Wahabi ke tu. Jenis tak mengaku. Jenis tak mengaku ni lagi payah. Senang mengaku tu. Buat kad. Tulis kat kereta tu, saya Wahabi. Tulis yang tu senang. Ni masalah saya tak mengaku. Lebih kurang Syiah ya. Sama, Syiah tak mengaku dia Syiah. Lepas tu kata kat Syiah saja. Kata kat Wahabi sama. Dua-dua naik. Sama naik dua-dua. Baik. Alat diguna untuk sampai tujuan, memahami hadis dan juga Al-Quran. Jika alat tidak kamu kuasai, ini punca hadis Quran dikhianati. Kalau Quran dengan hadis kita tak kuasai, ini puncanya Al-Quran dengan hadis dikhianati. Betul tak? Kalau alat tak dikuasai. Sebab tu nahwu tak arti, saraf tak arti, balaghah tak arti, mantik tak arti. Dan kemudian ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi tak arti. Kemudian nak berbahas tentang Al-Quran, pening nanti. Lagi hebat tanya terus hadis. Oh tu tak tahan. Ulama bawa keluar hadis tak percaya lagi. Yang lagi lawak lagi ustaz pula ajak. Tuan-tuan, hadis yang saya cerita ni jangan percaya lagi. Tuan-tuan balik cek balik. Oi. Hai. Kita kata hai kemah ni. Macam mana orang tak syok mai kelas depa? Balik boleh cek balik. Nak cek kat mana ustaz? Bukalah Google. Tulislah hadis tu. Dan kemudian tanyalah kepada Google tadi, apakah hukum hadis ini wahai Syekh Google? Maka Syekh Google dia akan jawab banyak pandangan. Tu pun hak yang nak tanya tu pun tulis pun dalam bahasa Melayu. Nak tanya kok mana? Hadis tu dalam web Arab banyaklah Wahabi duk tulis. Tak arti nak baca pula dah. Lah kali buka translate. Translate Google, hang tengok. Berterabung aduk. Lah kali baca hak translate tadi. Tak ke pening tuan-tuan? Hukum hakam ambil terus macam tu. Ni yang kita duk kata ni. Faham? Dah ustaz dia ajak. Ustaz dia kata, tuan-tuan, yang saya cerita ni jangan percaya. Ustaz mana cerita pun jangan percaya. Balik cek balik. Cara cek balik tu. Tuan-tuan. Ta pun tak pernah sebut betul. Bukan tuan-tuan. Tu, tuan-tuan. Ada pula. Suruh orang balik cek sendiri. Gelak cik. Nampak sampai tu. Dia kalau gelak tu maksud dia sampai. Saya pun jadi terlupa nak cerita apa pakcik gelak. Boleh lah. Tu cara dia. Baik. Sabar je. Takut saya. Astagfirullah. Baik. Okey. Tak apa, yang penting faham. Yang penting sampailah itulah. Baik. Jika alat tidak kamu kuasai, ini punca hadis Quran dikhianati. Ingat tu. Jadi tak boleh tok guru duk pergi, bukan tok guru lah ni, hak ni yang duk dalam kelas tiba-tiba duk suruh anak murid balik pergi cek sendiri. Tak boleh. Lepas tu dalam Quran Allah Taala tak sebut fasalud dalil. Tok guru mai duk mengajak dia tanya dalil. Apa dalil dia ustaz? Oi, tanya dalil. Dalam Quran Allah Taala tak kata fasalud dalil. Allah Taala kata apa? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir. Tanya ahli ilmu. Kenapa disebut ahli zikir? Kenapa tak sebut ahli ilm? Kata Syekh Abdul Huda Yaqubi, kerana ahlu zikir maknanya ahlul ilmi wal amal. Kena tanya kepada ahli ilm dan ahli amal. Dan bukan hanya berilmu tapi dia beramal dengan ilmunya. Itu disebut fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tamam? Itu kata sebahagian para ulama tentang ta'rif ayat tersebut. Walaupun sebagian ulama kata ahlu zikri tadi dengan maksud kelompok ahli kitab yang mereka mengetahui tentang hukum hakam yang terdahulu. Dan sebut pandangannya macam tu. Ilmu tasawuf itu pelengkap bekal, wajib diamalkan biar tidak bebal. Selepas mengaji ilmu tadi, mengaji ilmu apa pula? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf untuk apa? Untuk pelengkap bekal kita. Pelengkap bekal kepada ilmu kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab para ulama, sebahagiannya dia akan letakkan dalam kitab fiqh, dia akan hujung sekali dia akan letak kitab tasawuf. Ada ulama yang karang contohnya dalam
karangan Syekh Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu taala dalam Umdatus Salik, ada sebahagian yang meletakkan pada hujung Umdatus Salik dengan perbahasan berkenaan dengan ilmu tasawuf. Al-Imam Dardir rahimahullah dalam kitab Al-Imam Dardir Qaridah Bahiyah, permulaannya ilmu akidah, pengakhirannya ilmu tasawuf. Al-Imam Syekh Daud Fatani dalam kitab dia Matla'ul Badrain, penghujungnya apa dia? Bab tasawuf. Maksudnya apa dia? Mula ilmu akidah, tengahnya ilmu fiqh, tutup dengan tasawuf. Ini pelengkap kepada ilmu tadi. Kalau tidak, orang ni dia akan terbang seorang-seorang dia. Dia akan rasa semua orang tak betul, dia seorang je betul. Tasawuf akan kawal benda tersebut. Tasawuf yang tu pada permulaannya teori. Kita mengaji teori dulu, tapi penghujungnya adalah amal. Dan yang kita nak maksudkan dengan tasawuf ni bukan teori saja, bukan mengaji bab ujub tu apa dia, bukan berkenaan dengan hasad itu apa dia. Tapi nak tahu macam mana kita nak elakkan daripada hasad, macam mana nak elakkan daripada ujub, dan beramal dengan apa yang disebutkan oleh para masyayikh dalam kitab mereka. Itu maksud dia. Faham? Itu jadi sebab tu saya sebut sini ilmu tasawuf itu pelengkap bekal, wajib diamalkan biar tidak bebal. Jadi tidak bebal kita nanti kalau kita mengaji tasawuf. Sebab tu kata Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, man tasawwafa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang mengaji fiqh tapi tak mengaji tasawuf, maka dia akan jadi tafassaq. Dia takut nanti akan gelincir, jadi fasik dia. Siapa mengaji fiqh saja tak mengaji tasawuf, tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang mengaji tasawuf sahaja tapi tak mengaji fiqh pula, faqad tazandaq. Maka dibimbangi nanti dia akan jadi zindik. Dia jadi munafik pada waktu tersebut. Kenapa? Karena tidak ada syariat. Bimbang nanti dia terbang seorang-seorang, itu syariat tak ada. Tak ada orang panggil apa? Batu ladung untuk nak memberatkan dia pada waktu tersebut. Jangan duk terbang tinggi sangat, duk sangat sikit. Faham tak? Itu maksudnya. Jadi kena ada pemberat juga. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang mulia. Ilmu yang mana membicarakan tentang penyakit-penyakit di dalam hati kita dan bagaimana untuk membersihkan perkara tersebut. Saya baca sikit lagi kemudian kita berhenti. Pilihlah guru sebenar wahai teman, ilmu ini agama bukan mainan. Baik. Esok insya-Allah pagi pagi esok duha kita akan sambung pada pemilihan guru insya-Allah taala. Hari ini kita dah bicara panjang sebenarnya berkenaan dengan perkara yang penting. Kenapa perlu kuasai ilmu yang saya sebutkan tadi? Karena ia adalah penentu kepada bagaimana kita nak berkhidmat kepada Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Sebab itu yang perlu kita keluarkan generasi yang melalui proses tersebut. Yang tu yang kita nak. Faham? Jadi tak boleh orang yang nak jadi penjaga dalam agama Allah Ta'ala, dia nak berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala, tapi dia tidak melalui proses ini. Tak lalu proses ini sebenarnya dia bukan mendirikan agama, tapi dia hadmuddin, dia meruntuhkan agama sebenarnya. Lebih-lebih lagi ketika mana dia berbicara tentang agama yang tidak sesuai dengan apa, yang tidak kena dengan apa yang dia kuasai pada ketika tersebut. Sebab tu perlu untuk anak-anak muda, saya seronok ni mai ke Penang ni karena kebanyakan yang hadir adalah anak-anak muda. Dan tak terlepas juga daripada ibu-ibu, ayah-ayah semualah. Anak-anak muda ni adalah pemangkin akan datang. Jadi ni yang nak kena dikuasakan ilmu dengan ilmu yang sebenar. Karena yang hadir ni anak-anak muda ni lah nanti yang akan menjadi penentu pada masa akan datang dalam negara kita ni. Kalau semua anak muda, orang-orang yang semangat dengan agama ni tinggi dan melalui proses yang betul dalam pengajian agama, kalaupun kita tak sempat untuk duduk di pondok selama-lamanya, tapi hadir ke majlis ilmu tidak ditinggalkan, duduk dalam majlis dengan para guru, sentiasa hadir dan sebagainya, maka insya-Allah ini akan menjadi sinar yang baik kepada agama Allah Ta'ala, khususnya di tanah air kita Malaysia ni. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu saya tak syarah laju-laju sangat. Karena yang penting kita ambil apa yang penting untuk kita dapatkan pada malam ni. Kita tahu kata agama Allah Ta'ala ni mahal. Itu saja. Kita tahu kata agama ni bukan benda main-main. Agama ni perlu dengan juhud. Agama ni perlu dengan kesungguhan. Agama ni perlu kepada rijal ataupun tokoh-tokoh yang mana mereka ini bersungguh-sungguh dalam sistem dan juga pengajian yang mereka lalui. Untuk apa ni? Untuk agama Allah Ta'ala. Yang ni yang diajarkan oleh guru kami, yang diajarkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala. Tak tahulah kok tuan-tuan dengar apa yang saya duk cakap ni, kok ada yang tersesat daripada agama ke? Allahu a'lam lah. Ya. Tapi yang ni yang diajarkan oleh guru kami.
Yang sebahagian di kalangan kita di Malaysia ni kata Maulana Syekh Ali Jumaah ni adalah orang yang tak betul, ilmunya tak kena dan sebagainya. Tuan-tuan tak payah tengok dia lah. Tengok yang saya cakap pada malam ni, tuan-tuan boleh nilai apa yang ada di dalam yang saya ni picis, saya ni cucu kepada beliau. Maksudnya kalau begitu. Karena saya ni anak murid kepada anak murid beliau. Ya, yang saya mengaji betul dengan anak murid dia. Dengan Syekh Ali Jumaah ni sebagai datuk kami dalam agama. Kami ini ambil manfaat dan silsilah sanad tadi daripada beliau. Saya mengaji juga dengan beliau sedikit sangat, tak banyak macam saya mengaji dengan anak murid dia. Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, Maulana Syekh Yusri hafizahullah, Maulana Syekh Ahmad Hajain, Maulana Syekh Said Shaltut hafizahullah taala, dan juga masyayikh kibar yang lain di Al-Azhar Asy-Syarif, Syekh Amru Wardani. Ini semua adalah anak-anaknya beliau. Nah, yang kami ini peringkat cucu-cucunya beliau. Baik. Kalau tuan-tuan dengar yang saya cakap ni ada yang bercanggah, tak kena, dan tak ada, aku nampak ada raihah, bau-bau seolah-olah macam nak menentang agama Allah Taala. Maksudnya tuan-tuan pun akan kata kat tok guru saya pun macam tu juga. Tak, tok guru kami tak ajak macam tu. Tok guru kami ajak untuk pertahanan agama Allah Taala. Tapi dengan jalan apa? Dengan jalan ilmu. Ini jalannya yang mempertahankan agama Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad, تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.